Okay. Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat dan bersemangat untuk ikuti satu lagi sesi live saya pada malam ini. Di mana pada malam ini saya akan berkongsikan dengan anda mengenai satu topik yang bagi saya amat penting untuk anda untuk berkaitan dengan tubuh luga. Hai, welcome. Saya ucapkan kepada anda yang baru saja join. Nama saya adalah Megat Syafrizul. Saya adalah career consultant atau career coach untuk Empire Kejaya. Hai Luna, apa khabar Luna? Luna sihat ke hari ini? Okay. Pada yang lain, selamat datang saya ucapkan. Saya harap anda semua dapat ikuti sesi live saya pada malam ini. Di mana ini adalah hasil daripada pemerhatian saya dalam sesi interview pada hari ini. Okay, seperti biasalah, kalau tahu, saya sebagai career consultant atau career coach juga merupakan salah seorang recruiter, di mana saya membantu ramai banyak majikan untuk mencari pekerja. Okay. Kemudian khas pada anda yang mungkin sedang mencari kerja, anda boleh klik link ada di bio kami untuk menghubungi recruiter kami, di mana mereka akan membantu anda untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan anda. Okey. Bila cakap mengenai temu duga ni kan, ia adalah satu proses yang di mana anda sebenarnya boleh sepatutnya boleh memikat hati majikan ataupun penemu duga. Kerana bila dalam sesi temu duga ni, sebenarnya dia adalah macam satu selangkah lagi sebelum anda mendapatkan pekerjaan. Okey. Sebab sebelum anda masuk dalam sesi temu duga ni, sudah ada banyak proses seperti screening, screening, hiring, filtering dan pelbagai proses yang sepatutnya membolehkan anda ni bila masuk ke temu duga ni adalah satu insan yang terpilih. Okey. Alright. Selamat datang kepada anda. Terima kasih Luna. Terima kasih Luna kerana bantu send like. Okey. Malam ini seperti yang dalam title malam ini, saya akan bercakap mengenai body language. Okey, body language ketika temu duga. Okey, body language, gerak badan anda semasa temu duga. Sebab kalau dah study tentang company, anda dah hafal apa nak cakap, anda dah hafal soalan-soalan yang biasa ditanya dalam temu duga, tapi anda gagal dari segi menjaga body language anda, tergabur je menghentam tangan, angkat tangan ni kat sini, menyebabkan penemu duga ataupun interviewer ni tak selesa tengok gerak badan anda. Itu pun boleh menyebabkan anda gagal dalam sesi temu duga tu. Okey, sekejap lagi saya akan kongsikan 5 body language yang anda perlu fokus, anda perlu beri perhatian. Okey, yang anda perlu nail, yang anda perlu perlu jaga semasa dalam bilik temu duga. Seperti Puan Nur Azim beritahu, angkat tangan sampai terkena muka interviewer. Pernah jadi dia punya semangat kan, semangat nak bercerita tu, sampai tertampar muka interviewer. Okey. Dan ada juga yang saya akan cerita ada satu kisah yang terjadi ketika dalam temu duga ni. Okey. Seperti biasa, saya akan mulakan topik saya pada malam ini bila like mencecah 1,000, 1K. So tolong jom kita main game double tap. Okay, double tap screen anda. Okay, double tap screen anda. Baru bila dah cecah 1,000 like, 1K like, barulah saya macam lagi bersemangat nak kongsikan kepada anda. Okay, so malam ni saya share 5 body language yang anda mungkin tak pernah tahu tentang bila hadiri temu duga. Sebab seperti biasalah, bila orang pergi ke temu duga ni, mereka macam panik, gemuruh kan, macam nak fikir soalan yang tanya, nak fikir nak duduk macam mana, nak fikir macam mana nak senyum. Itu segala benda yang di dalam fikiran kita ni yang menyebabkan kita tak dapat nak kawal diri. Okey, alright, jom.
Cuba buat gaya sikit bang. Q. Okey, boleh. Boleh buat gaya. Kejap lagi. Kejap lagi saya akan tunjuk gaya. Gaya macam mana Hadiri Temuduga. Nak bangun tak boleh. Pakai kemeja kat atas saja. Di bawah dia tak sesuai. Di bawah berkain plekat. So tak sesuai nak tunjuk bawah. Tapi tunjuk atas saja. Gaya ketika Hadiri Temuduga. Okey. Sementara kalau anda ada sebarang soalan berkaitan dengan kerja, temuduga, resume, macam-macam lah kan, anda boleh terus tanya di ruang komen. Okey. So sementara tunggu soalan anda masuk. Okey, jom. Hari ni kan hari pertama kerja kan. 3 Januari 2023. Okey. Sebelum ni kan, cuti weekend hari tu, cuti panjang kan, cuti Sabtu, Ahad, Isnin, 3 hari cuti tu, anda pergi mana? Adakah hanya balik kampung, atau adakah hanya pergi holiday di Cameron Highland, di Genting Highland, di Port Dickson, di Tioman, di Pulau Panko, ke Langkawi, ataupun ada yang pergi ke overseas? Jom share sikit anda punya aktiviti ketika cuti weekend baru ni. Okey, Akif. Akif, saya nak tanya, misal kata, kenapa contoh saya kata majikan tak beritahu tentang gaji, bolehkah kita tanya pasal gaji di akhir? Okey, Akif, dia macam ni. Gaji ni kan adalah satu perkara yang memang awak boleh tanya, itu hak awak kan, asal awak kita tanya. Tetapi biasanya kan dalam temuduga ni dia ada 2 sesi. Okey, sesi yang pertama ni biasanya hanya melibatkan awak dan hiring manager ataupun HOD. Okay? Dalam banyak kes antara awak dan HOD. HOD ni adalah orang yang awak bakal lapor dia nanti. Okay? So sesi yang kedua barulah dengan HR. Okay? Dengan HR ni barulah dia boleh berbincang dari segi pasal gaji. Biasanya dengan HOD pun di luar bidang kuasa HOD ni nak tentukan berapa gaji yang awak patut dapat kan. HOD dia just saja manager, dia pun bekerja di situ kan. So dia memang di luar bidang kuasa dia. Okay, so kalau dia tak tanya pasal gaji dalam temuduga ni, biasanya dia akan ada dua sesi. So Akif, apa yang saya boleh cadang kepada awak, sekiranya dia tak tanya ataupun dia tak bersentuh langsung pasal gaji, awak diam je, tunggu nanti. Misalnya dia akan cakap pasal second interview tu. Okay, sebab jarang dia offer awak tak cakap pasal gaji. Jarang dia offer, dia bagi offer letter tanpa berbincang pasal gaji. Itu jarang terjadi. Okay, biasanya tentang gaji tu dia akan berbincang di sesi akhir ataupun di dalam sesi interview yang kedua. Okay. Q, saya reject offer 3.6k sebab nak aim 4k. Wow. Q, awak nak kerja jawatan apa Q? Awak nak apply jawatan apa? Cuba share sikit. Awak apply jawatan apa? Kalau nak tunggu 4k tu, dia bergantung kepada jawatan dan bergantung kepada pengalaman awak Q. Engineer. Okey. Engineer, berapa tahun pengalaman awak? Dia berapa tahun pengalaman? Engineer tu 4,000 okey. Bagi engineer 4,000 tu okey. Biasa. Tapi bergantung kepada pengalaman. Okey. Biasanya kalau orang ada 3 hingga 4 tahun pengalaman, gaji dia lebih kepada 4,000. Okey. Tapi 2 tahun pengalaman okey, 2 tahun pengalaman ni Q, 4,000 tu terlalu tinggi lah Q. Okey. Biasanya kalau 2 tahun pengalaman ni dia di antara 3.5 hinggalah 3.8. Itu range gaji untuk 2 tahun pengalaman. So kalau awak nak lebih lagi gaji tu, awak kena ada betul-betul special skill. Okay, kalau awak punya pengalaman kurang lah kan, kalau pengalaman 2 tahun tapi awak ada skill yang betul-betul spesifik
yang betul-betul amat-amat diperlukan company tu, baru dia boleh bagi awak 4,000. Okay. Tapi kalau pengalaman 2 tahun dengan skill pun biasa saja, 4,000 tu memang agak susah kan. Okay, Q, mungkin awak boleh tambah sikit awak punya skill dengan mungkin awak tengok dia punya iklan tu. Cuba cari apa yang special yang awak boleh tawarkan kepada majikan tu, okay, supaya dia boleh bagi awak 4,000. Okay. Okay, saya boleh share sikit pandangan sudut majikan. Jadi saya akan cerita pandangan dari sudut kandidat. Okay, now I wear topi sebagai majikan. Okay, topi saya sebagai majikan. So pandangan point of view, POV majikan ni, bila dia nak offer gaji ni, dia akan tengok seorang kandidat ni, berapakah nilai yang dia boleh beri balik kepada majikan ni, adakah setara dengan gaji yang dia nak bagi. Contohnya, kalau dia bagi awak 4,000 dan awak boleh bagi balik dengan bagi balik nilai sales ataupun nilai keuntungan kepada company tu 400,000, then why not? Dia boleh je bagi 4,000 ke awak. Okay. Tetapi kalau awak minta 4,000 tapi awak tak boleh bagi balik sesuatu dengan nilai yang mungkin setara dengan nilai 4,000 tu, dia akan fikir 3-4 kali nak bagi kepada awak. Okay, itu dari sudut pandangan majikan lah, bila dia nak bagi certain gaji ni kepada seseorang pekerja. Sebab majikan ni kan, bos ni, dalam fikiran dia dah ada range gaji yang tertentu mengikut kepada nilai yang boleh diberikan oleh kandidat ni. Okay. So sekarang saya buka topi majikan, saya pakai topi kandidat. Okay, sekarang saya sebagai kandidat, untuk meyakinkan majikan yang saya layak dapat 4,000 ni, okay, saya akan berusaha ataupun saya akan jual diri saya semasa temu duga ni dengan terangkan pertama, apa yang saya boleh berikan kepada majikan ni adakah setara dengan 4,000 yang saya minta. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya punya pengalaman ataupun skill yang saya boleh berikan kepada majikan yang setara dengan gaji yang saya minta. Okay. So dia kedua-dua belah pihak, majikan dan kandidat pencari kerja, memainkan peranan. Okay. Sama ada awak boleh berikan dan majikan tu dia percaya, dia yakin yang awak boleh sumbangkan kepada dia, baru dia boleh berikan gaji awak sebanyak 4,000 yang awak minta. Okay. Angah, okay, terima kasih Angah kerana join semula dalam live pada malam ni. Dan terima kasih kepada Lily Marliana kerana baru saja follow kami. Kepada anda yang belum lagi follow kami di Empire Kejaya, jom follow, kerana ada banyak nakkan anda boleh dapat dengan ikuti semua konten-konten yang kami keluarkan. Okay, Angah, terima kasih Angah kerana join. Okay, boleh bagi tips untuk semua job seeker yang masih struggle mencari kerja. Okay, boleh. Angah, bidang QA management related. Q, bukan kira handsome ke cantik ke boleh dapat kerja. Tak semudah tu. Okay, tak semua majikan tengok paras rupa. Tak semua majikan tengok ni cantik, dia dapat kerja. Ini handsome, okay, dapat kerja. Okay, tak semudah tu. Okay. Angah, diri tadi apa sekarang banyak kerja kosong Angah. Ya betul, seperti yang Puan Azil beritahu. Okay, muka ni walaupun muka cantik pun, tapi kalau tak boleh buat kerja, buat apa? Kan membazir beras saja kan, buang tempat, buang space saja bagi kat dia. Sebab saya pernah ada jumpa saya punya sahabat ni.
Okay, dia ambil budak ni sebab dia first sahabat ni lelaki kan. Sebab lelaki dia tengok budak ni baru grad, muda, tengok cantik kan. Tu dia ambil bekerja. Kononnya nak berbantulah budak ni kan. Tetapi bila dah ambil bekerja, dari pagi sampai petang duk make up saja. Bila pagi sampai petang duk bergosip je, membawang je. So apa guna? Kan apa guna kita beri peluang dekat orang yang tidak layak untuk masuk dalam company kita hanya berdasarkan paras rupa kita ambil dia bekerja. So tidak semudah itu Q orang nak ambil bekerja. Okey. Untuk menjawab soalan Angah tadi. Okey. Untuk dapat kerja pada masa sekarang ni, ia memerlukan awak menjadi unik. Dia memerlukan awak menjadi unik. Kalau awak biasa-biasa je, degree pun biasa-biasa je, awak punya pengalaman pun biasa-biasa je, so awak perlu mempunyai satu karakter yang unik. Barulah majikan ni tertarik dengan anda. Okay. Salah satu cara yang membolehkan awak menjadi unik adalah perkara ni perkara menjadi unik ni sebenarnya saya ada share dalam kelas yang saya adakan pada setiap hari Ahad. Kelas ni saya namakan sebagai Rahsia Kerjaya Berjaya. Nama dia Rahsia Kerjaya Berjaya. Mana dalam kelas ini saya ada dedahkan banyak faktor, banyak faktor yang mempengaruhi majikan untuk memilih pekerja dari segi unik. So salah satu cara, saya tak boleh share semua. Salah satu cara yang membolehkan awak menjadi unik adalah dengan panggilan telefon, phone call. Phone call apa? Phone call dengan telefon HR ataupun telefon hiring manager sebelum awak hadiri temu duga. Okey? Sebab bila awak call dia sebelum hadiri temu duga, saya tak langsung awak buat dia ingat anda. Awak akan menjadi seorang yang menjadi pilihan dia sebab awak buat extra effort untuk call hiring manager sebelum datang ke temu duga. Okay, masa awak call tu, awak tanya dia, "Hai, selamat pagi tuan. Assalamualaikum tuan. Boleh saya tahu apakah expectation tuan kepada saya sebelum saya datang ke temu duga?" Okay, so dengan berbuat begini saya pernah test ada daripada 10 orang saya punya case lidik ni. Okay, 8 orang dapat kerja. Okay, 10 orang saya try, 8 orang dapat kerja hasil daripada buat benda ni. Okay, ini satu saya share menjadi unik. Sebenarnya ada 8 lagi ada 8 perkara lagi yang boleh membuatkan anda menjadi unik. Kalau anda nak bersaing dengan orang lain, walaupun anda punya result biasa-biasa je, walaupun anda punya kelulusan, anda punya pengalaman biasa-biasa je, itu saya akan share dalam kelas Rahsia Kerjaya Berjaya yang akan saya adakan pada hari Ahad ini. Kelas yang sama saya dah buat minggu lepas, hari Ahad lepas. Tapi hasil daripada banyak lagi request yang saya terima daripada DM, daripada email, daripada WhatsApp, ramai request untuk saya buat semula kelas ini. Sebab weekend hari tu mereka cakap mereka balik kampung, so tak boleh nak join. So saya akan buat semula kelas yang sama, di mana saya akan share kepada anda apa rahsia yang anda boleh pikat hati interviewer ni, walaupun anda punya result, walaupun anda punya pengalaman, walaupun anda punya skill biasa-biasa je. Okay, nak tak join kelas ni? Sekejap saya share Okay, sekejap Sekejap Okay, sekejap saya share apa yang anda boleh buat. Okay,
Okey, pastikan kalau anda nak tahu lagi rahsia bagaimana anda nak buat untuk pastikan anda unik, join kelas ni. Join kelas Rahsia Kerjaya Berjaya, di mana saya akan buat kelas yang sama. Sebab benda kelas ni saya dah buat minggu lepas, hari Ahad. Tapi masa tu ramai tak dapat join sebab balik kampung. So saya buat semula, so ada permintaan yang banyak. Saya buat semula kelas pada hari Ahad ini, 8 Januari 10 pagi. Okey. So antara perkara yang saya akan share adalah bagaimana anda menjadi unik dan bersaing dengan cadul lain, walaupun anda punya result, anda pengalaman biasa-biasa je. Selain daripada tu, saya juga akan buat satu sesi review resume, di mana sebelum tu saya akan explain kepada anda apakah resume, format resume yang clear, format resume yang menjadi pilihan majikan sekarang ni. Selepas itu saya akan buat sesi review resume, di mana saya akan bantu untuk repair anda punya resume, untuk pastikan resume anda tu match dengan jawatan yang anda hendak apply. Okey. Dalam sesi yang kedua, saya akan share kepada anda mengenai temu duga. Okey, temu duga, di mana saya juga akan buat sesi mock interview, di mana saya akan tanya anda beberapa soalan yang selalu ditanya dalam temu duga. Okey. Dalam temu duga, dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Alright. So dalam sesi mock interview ni memang akan bantu anda untuk faham, untuk improve anda punya jawapan dalam beri semasa temu duga. Dan beside that, dalam sesi yang ketiga, okey, dalam sesi yang ketiga, saya akan share kepada anda berkaitan dengan LinkedIn. Okey, LinkedIn. Sebab saya tahu ramai yang ada profil LinkedIn, tapi ramai yang tak tahu guna. Ramai yang tahu macam mana nak apply. Ramai yang tak tahu macam mana nak buat networking dengan majikan. Okey. So ini saya akan share dengan anda. Kejap Maaf, saya lupa nak share screen. Kejap Okey. Kelas ini Rahsia Kerjaya Berjaya, saya akan buat pada hari Ahad ini, 8 Januari jam 10 pagi. Okey. Di mana dalam kelas ini sulang balik saya akan share mengenai resume, di mana saya akan buat sesi review resume dan bantu anda untuk faham bagaimana cara menghasilkan resume yang bagus untuk dihantar kepada majikan. Okey. Sebab resume kena menjadi unik untuk anda menjadi lain daripada yang lain. Sebab biasanya orang hantar resume ni dia sama saja. Okey. So dalam sesi yang kedua saya akan buat sesi mock interview. Okey, di mana sesi mock interview ni saya akan tanya anda beberapa soalan yang biasa ditanya semasa temu duga dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris, supaya anda boleh improve jawapan anda ketika temu duga. Dan dalam sesi yang ketiga pula, setelah petang, saya akan share kepada anda berkaitan dengan profil LinkedIn. Saya tahu ramai yang ada profil LinkedIn, tapi ramai yang tak tahu macam mana nak guna. Ramai yang tak tahu macam mana nak ber-networking dengan majikan. Ramai yang tak tahu macam mana nak bina profil yang bagus untuk pastikan majikan nampak anda. Okey. So profil LinkedIn ini memang amat penting. Tahukah anda, saya pernah share dalam salah seorang klien Empire Kerjaya, seorang klien saya, mereka dengan hanya improve mereka punya resume ni di LinkedIn, mereka dapat panggilan temu duga, dan ada yang terus dapat offer kerja hanya dengan improve profil LinkedIn saja. Okey. So kalau anda nak daftar kelas ini, Rahsia Kerjaya Berjaya, di mana kelas ini saya buat dalam Zoom, dalam sesi Zoom meeting, sesi tertutup, hanya anda dan saya saja, sesi Zoom meeting. So pastikan anda daftar dengan klik link di bio Empire Kerjaya Sarang. Okey, klik link yang ada di bio Empire Kerjaya dan daftar dalam kelas pada hari Ahad ini, 8 Januari jam 10 pagi. Okey. Alright, so ini khas kepada anda yang betul-betul serius hendak dapatkan pekerjaan pada tahun ini. Okey.
Okey, balik kepada soalan-soalan saya nampak tadi. Okey. Soalan daripada Q. Normal ke interview sampai 2 jam? Ya, normal Q. Normal. Salah satu cara kita nak tahu sama mana kita ni berjaya dalam sesi interview tu adalah dengan tempoh masa interview tu. Kalau tempoh masa interview tu panjang, lebih daripada sejam, memang confirm kita dapat kerja tu. Okay, interview ni panjang sebab interviewer tu nak kenal kita dengan lebih rapat. Sebab tu dia tanya kita banyak soalan dengan untuk dia betul-betul interested dengan kita. Okay. Alright, Kuzat. Macam mana kalau company minta gaji, kalau minta slip gaji, tapi company lama tak beri slip gaji, macam mana nak jawab? Okay, Kuzat. Dari segi slip gaji ni kan, slip gaji ni adalah satu perkara yang sensitif, perkara yang PNC. Okay, awak tak sepatutnya kongsikan awak punya slip gaji dengan orang lain. Okay, kalau awak nak apply loan ke, nak apply loan kereta, rumah tu okey. Tapi kalau untuk minta kerja, memang jangan share, jangan kongsikan awak punya slip gaji. So bagaimana nak reply dekat interviewer tu? Okay, macam ni. Maaf tuan, maaf puan, saya tak boleh kongsikan saya punya slip gaji kerana ini adalah satu PNC, adalah hak saya untuk tidak kongsikan. Saya boleh kongsikan kepada tuan dan puan selepas saya berjaya mendapat kerja ini. Okay, so sebelum anda dapat kerja, jangan share. Kalau anda dapat kerja, anda boleh share slip gaji. Okay. Vian, recommend letak gambar kat resume tak, atau simple to point. Okay. Vian, okay, resume memang kena ada gambar. Okay. Majority 80% recruiter di Malaysia ni, mereka memilih resume yang bergambar. Okay, kalau resume tak ada gambar, biasanya tidak dapat menarik perhatian interviewer atau recruiter. So tolong letak gambar yang menarik, bukan gambar selfie, gambar yang hasil daripada dalam studio. Alright, so pastikan letak gambar dalam resume. Okay, Adam, abang bagi tips untuk introvert berjaya dalam tempat kerja. Okay, Adam, setelah introvert ni, awak kena tukar mindset ataupun improve mindset awak. Okay, saya faham, memang susah persukar sebagai seorang introvert ni. Dia nak bercakap depan orang, terutamanya dalam meeting, ataupun ketika nak present dia punya idea. Okay, tapi sebagai, kalau awak fikirkan dengan lebih besar, untuk berjaya dalam kerja ni, kita kena menjadi seorang yang ubah sikit karakter tu dengan perlahan-perlahan. Mulakan dengan bercakap dengan rakan sebelah awak, rakan yang mungkin duduk meja dia di sebelah awak ataupun di depan atau belakang awak. Try bercakap dengan mereka setiap hari. Lepas tu awak boleh improve dengan tambah kawan yang mungkin di pabar lain kan, supaya secara perlahan-perlahan awak bertukar daripada introvert menjadi seorang extrovert. Okay, Adam? Boleh Okay. Okay, terima kasih kepada Adam yang baru saja follow kami. Terima kasih saya ucapkan. Okay, Eva Darwina. Okay, cikgu pernah guide pencari kerja H30. Pernah. Okay, Eva Darwina, saya punya student yang paling tua, berumur 50 tahun. Okay, 50 tahun. Seorang uncle ni, walaupun umur dia dah lanjut 50 tahun, tapi dia still hendak bekerja. Sebab dia tak duduk diam. Dia dah biasa bekerja dari muda kan. So bila dia dah lanjut usia ni, dia nak still nak bekerja. So saya dah bantu dia dengan repair dia punya resume, guide dia macam mana nak pergi temu duga, guide dia bidang pekerjaan mana yang sesuai dengan dia. Dan alhamdulillah dia dapat kerja. Alhamdulillah. So umur bukan faktor penentu
sama ada awak berjaya ataupun gagal dalam temu duga. Terpenting teknik, yang penting cara awak menyampaikan, cara awak represent diri awak semasa temu duga. Semua ini saya akan share dalam sesi kelas pada Ahad ini, 8 Januari, jam 10 pagi. So kalau nak daftar dalam kelas ini, Rahsia Kerjaya Berjaya, anda boleh daftar sekarang dengan klik link yang ada di bio Empire Kerjaya. Okay, klik je link tu, nanti anda boleh daftar. Okay, tapi saya tak kacak. Adam, jangan risau. Handsome ke tak handsome ke, dia tak ada faktor pun. Dia tak ada faktor tentu. Awak ni nak kena cantik, nak kena handsome, nak kena ada rupa, baru dapat kerja. Tak semestinya. Okey Adam, jangan risau. Alright. Okey. Wow, dah 7k like. Terima kasih kepada anda yang bantu untuk like tadi. Right. Balik kepada topik pada malam ini, iaitu topik berkaitan dengan body language. Okey, body language ketika temu duga. Okey, ini satu faktor yang membantu anda untuk dapat kerja. Kalau anda tidak kontrol body language anda, tidak menjaga body language, ia menyebabkan penemu duga tu tak selesa. Bila tak selesa, dia akan hilang minat dengan anda. Okay, so pastikan bila datang ke temu duga, kontrol awak punya body language. Okay, jom saya akan share 5 body language yang anda boleh kontrol semasa datang ke temu duga. Okay, sekejap Okay, jaga body language ini ketika hadiri temu duga. Sebab HR juga tengok anda punya body language. Sebab itu bila anda masuk dalam bilik temu duga, biasanya dia akan ada 2 hingga 3 orang panel. Okay, seorang akan tanya soalan, seorang akan lihat jawapan anda, dan seorang lagi akan perhati anda atas bawah. Kerja dia nak tengok anda punya body language, dan tengok sama ada anda ni seorang yang teliti ataupun seorang yang confident menjawab. Sebab bila kita tengok semasa orang menjawab soalan ni, kita boleh nampak tahu sama ada kandidat ni dia menipu ataupun dia betul-betul ada sifat tu, betul-betul ada sikap tu. Okay, so please control your body language ketika hadiri temu duga. Okay, so perkara yang pertama yang anda kena kontrol adalah bersalam tu bila anda masuk dalam bilik interview tu. Okey, pandang muka atau pandang mata interviewer ni, bagi senyuman anda dan terus bersalam. Okey, bagi yang sama gender lah, bagi sama jantina lah. Lelaki salam lelaki, perempuan salam perempuan. Jangan pula anda pergi nak gatal nak salam perempuan pula kan. Jangan. Okay, kontrol lagi muhrim dulu kan. Biar still jaga adab dengan bersalam dan beri senyuman semasa berjumpa, tuan bersua muka dengan interviewer tu. Okay, ini tips pertama yang anda boleh buat bila masuk dalam bilik temu duga. Okay, welcome kepada anda yang baru join. Terima kasih kepada anda yang baru join. Okay, tips yang kedua adalah, selepas bersalam, salam, make sure genggam erat genggam erat. Genggam erat. Genggam erat tangan dia. Jap. Dia muka. Bila salam, make sure genggam erat. Firm. Salam firm. Jangan hujung-hujung, jangan di tengah-tengah kan. Kalau setengah kan orang yang dia salam ujung je. Jangan. Salam firm. Make sure macam menunjukkan anda ni seorang yang betul-betul confident, seorang yang betul yakin, seorang betul-betul ada karisma dalam seorang yang ada penampilan bila hadiri temu duga. Walaupun saya tahu setengah orang ni dia nervous, setengah orang dia takut, tapi
salam tu kemas. Okey. Biasanya kalau orang takut ni, kita boleh rasa tangan dia sejuk. Tangan dia berpeluh. Kan? Angah, musim Covid ni Muslim Asia tak nak salam, pakai mask. Okey, setengah orang kan dulu kalau last year, kalau tahun lepas je lah. Tahun lepas mungkin ada lagi yang stay takut. Tapi sekarang ni mostly dah okey. Bersalam, berjabat tangan bila masuk dalam bilik terbuduga. Okey, tu pula ada yang tak nak. Tapi mostly yang saya jumpa, kebanyakan yang saya jumpa, dia boleh bersalam. Dia tak kisah bersalam bagi yang sama gender lah, sama jantina. Okey, clear kan? Pakai mask tu, sekarang ni dah tak wajib kan. Biasanya kalau awak pakai mask, HR akan minta awak buka. Okay, HR akan minta awak buka mask sebelum masuk bilik terbuduga. Okay, sebab kita nak tengok raut awak punya raut wajah, awak punya reaction secara penuh tanpa ada mask. Okay. Alright. Okay, balik pada topik. Okay, ingat tips pertama, bersalam kena erat, kena kemas bila masuk dalam bilik terbuduga. Okay. Yang kedua, lepas salam, duduk dengan selesa. Jangan sila panggung. Jangan silang kaki. Okay, jangan silang kaki, jangan sila panggung. Jangan duduk menyandar sangat macam duduk dekat shopping mall. Okay, duduk yang tegak. Okay, badan tegak, badan kena tegak. Dia setuju Okay, duduk, badan kena tegak. Okay, badan kena tegak. Okay, badan kena tegak macam ni. Jangan nampak macam lay back sangat. Kena tegak. Dan body dan bahu ni kena straight. Jangan macam ni. Okay, kena straight. Kena macam nampak awak macam selesa. Awak yakin menjawab soalan terbuduga. Okay, nampak kebas. Ada setengah orang cakap duduk seperti duduk di atas pelamin. Okay, tangan rapat, tangan atas peha, dan duduk selesa. Jangan silang macam ni. Jangan silang tangan begini dengan peluk tubuh dengan peluk tubuh, kaki sila panggung, kaki bersilang, tu goyang-goyang pula. Jangan. Bila awak goyang-goyang, sila panggung ni, ia menunjukkan awak ni tak selesa, menunjukkan awak ni nervous. Ataupun mungkin awak sedang create cerita ataupun cuba menipu sebarang fakta yang awak nak sampaikan. Okay, itu tips yang kedua. Jaga duduk. Jaga duduk semasa dalam terbuduga. Okay. Alright, kedua. Jadi pertama, salam kena kemas. Yang kedua, duduk selesa dengan bersandar tegak, body tegak, bahu tegak, dan tangan tu kalau boleh letak atas peha. Jangan peluk tubuh, jangan bersilang kaki, dan jangan sila panggung. Okey? Duduk macam duduk atas pelamin. Kalau yang dah kahwin, anda tahu lah macam duduk atas pelamin. Bagi yang belum kahwin tu, nanti awak cuba tengok orang yang berkahwin, macam mana dia duduk atas pelamin. Yang selesa atas pelamin. Okay. Alright. Yang ketiga, jaga eye contact dengan interviewer. Okay. So bila anda ditanya soalan, okay, pastikan pandang mata yang bercakap tu. Jangan yang bercakap tu awak tak pandang. Okay, jangan. Okay, contohnya dalam bilik tu ada 3 orang panel terbuduga. Jangan pula awak pandang orang tak bercakap. Pandang orang yang bercakap. Jangan pula awak tengok ceiling, tengok lantai, tengok meja, tengok baju. Jangan.
pandang tepat ke mata dia. Biar dia dapat tak selesa, biar dia nampak macam nervous. Okey? Yang penting awak kena jaga eye contact, jangan pandang tempat lain. Pandang tepat dekat mata interviewer tu. Okey? Jaga eye contact. So, bila bercakap pun, bila awak reply jawapan pun, pastikan pastikan pandang dekat orang yang bertanya soalan. Okey, jangan pandang orang lain. Pandang tepat dekat orang yang tanya soalan. Okay, itu tips untuk awak kelihatan confident. Awak kelihatan seorang yang ada karisma bila jawab soalan temuduga. Okay. Dan tips yang keempat, gerak tangan ketika bercakap. Okey. Bila anda bercakap kan, bila anda hendak memberikan hujah-hujah anda, pastikan anda juga gerakkan tangan sedikit. Okey? Jangan duduk keras macam tu je kan. Okey? Gerak tangan ketika bercakap Okey. Semasa anda berikan hujah-hujah anda, semasa dalam bilik temuduga ni kan, pastikan anda anda tangan ni bergerak. Okey, bergerak. Jangan duduk keras macam ni je, tegak je kan beri jawapan. Macam batu, macam patung kan. Jangan. Kan pastikan tangan bergerak. Bila tangan bergerak ni kan, jangan terlalu atas sangat sampai tutup muka anda. Dengan bergerak macam ni, dengan pastikan macam ni. Tekan bawah sikit, dia paras paras dagu. Paras dagu. Ini yang cukup. Dia bawah ni. Okey. Dia menunjukkan awak ni seorang yang tahu beri jawapan tu, seorang yang confident, seorang yang boleh lanyak je kan, henyak sampai lunyai. Mengikut kata Azri Walter kan, henyak sampai lunyai. So henyak je dalam soalan tu juga. Okey. Dengan nampak confident. Okay, pastikan tangan bergerak, jangan duduk keras macam batu, macam stone kan. Okey. Itu tip keempat dari segi body language dalam bilik temuduga, untuk anda kelihatan seorang yang ada ciri-ciri leadership. Walaupun anda datang tu mungkin untuk jawatan entry level, no problem. Tunjuk anda ni ada seorang yang ada ciri-ciri kepimpinan. Baru orang yakin nak offer awak bekerja. Okey. Alright, seterusnya. Sekejap. Okay, ini berkaitan dengan tips nombor 4, iaitu gerakkan tangan ketika bercakap. Kemudian tips yang kelima, yang terakhir adalah, okay, bila anda dengar soalan, bila anda ditanya soalan, mungkin ketika interviewer tu bercakap, okay, jangan berpuluk tubuh. Okay, jangan macam tangan tu macam bergerak sangat. Okay, so ketika mendengar, letak tangan atas peha supaya menunjukkan anda ni sedang mendengar, anda ni hormat dia yang sedang bercakap tu, dan anda sedang mendengar jawapan dia, ataupun dia punya soalan, ataupun dia punya pernyataan. Okay, so itulah 5 tips, 5 perkara yang saya nak share malam ni, iaitu berkaitan dengan tips ataupun body language ketika temuduga ni, yang saya yakin anda semua boleh follow, anda semua boleh ikuti, dan saya harapkan anda semua mungkin boleh dapatkan, boleh follow perkara ni ketika anda hadiri temuduga. Okay. Okay, saya ingatkan kepada anda yang nak lebih yakin dalam temuduga, nak kelihatan unik dalam temuduga. Sebab bila anda pergi ke temuduga ni, biasanya lah kan, bila kita buat job opening, akan ada antara 5
hingga 10 orang calon yang datang untuk temuduga. Okey, 5 hingga 10 orang So, bagaimana untuk memastikan interviewer ni pilih anda instead of orang lain? Adalah anda anda perlu kelihatan unik. Hai, salam. Apa khabar? Apa khabar? Salam. Okey. Apa stop dia? Sekejap. Semasa temuduga, semasa masuk ke bilik temuduga, semasa anda hadiri temuduga, anda kena kelihatan unik. Itu saja cara untuk memastikan interviewer ni pilih anda. Tak kisahlah anda ni mungkin anda punya kelulusan tak bagus, anda punya pengalaman kurang, anda fresh grad, tak tahu banyak benda, skill pun kurang kan. Tapi kalau anda unik, anda bersungguh-sungguh dalam hari temuduga ni, biasanya interviewer ni akan beri anda peluang. Okey. So salah satu cara contoh nak nampak unik. Okey. Contoh yang nampak unik ada banyak sebenarnya. Ada 9 perkara, ada 9 benda. Okey, 9 cara untuk anda kelihatan unik. Okey. Malam ni saya share satu saja, sebab selebih je 8 lagi saya akan share dalam kelas saya hari Ahad ini. Jam 10 pagi. Ahad 8 Januari 10 pagi. So hari ni saya share satu saja dulu, iaitu macam mana nak unik adalah dengan sebelum anda pergi ke temuduga, pastikan anda call dulu interviewer ni, call company yang anda nak pergi temuduga ni, minta bercakap dengan hiring manager ataupun minta bercakap dengan HR, recruiter yang responsible, yang bertanggungjawab untuk jawatan ini. Okay, so bila anda call mereka, anda kena perkenalkan diri yang anda ni salah seorang calon yang dipanggil untuk hari temuduga untuk jabatan ini, dan minta mereka berikan pendapat, minta mereka berikan sedikit insight info ataupun tips untuk hadiri temuduga. Minta mereka berikan berikan sedikit apakah harapan mereka ataupun mereka punya expectation kepada seorang kandidat yang datang ke temuduga ni. Okey. So bila anda dah berkenalan dengan mereka dan mereka dah kenal siapa anda seorang calon yang bakal datang untuk dalam temuduga ni. Okey. So mereka akan ingat anda. Oh, budak ni ada effort, ada extra effort, ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk nampak, untuk dapatkan pekerjaan ini. So mereka akan ingat anda. So dalam daripada 10 ni, seorang ni, budak ni untuk anda ni yang betul-betul bersinar, outshine. So mereka akan lebih interested dengan anda, walaupun anda ni biasa-biasa je. Dan dengan cara ini saya dah cuba daripada 10 orang kita punya student, 8 dah dapat kerja. 8 dapat kerja. Yang lagi 2 tu dia ada sikit isu, tapi 8 ni dapat kerja hasil daripada gunakan tips ini. Walaupun mereka punya result biasa-biasa je. Okay, itu tip yang pertama. Okay, ada lagi 8 tips 8 tips yang akan saya share dalam kelas Rahsia Kerjaya Berjaya yang saya akan buat pada hari Ahad ini. Hari Ahad ini jam 10 pagi. Okey. Okey. Kelas Rahsia Kerjaya Berjaya, di mana kelas yang sama saya sudah buat minggu lepas hari Ahad. Tapi masa tu atas disebabkan cuti panjang, ramai yang tak dapat join, ramai cakap balik kampung, ramai yang pergi holiday kan. So ramai yang tak dapat join, dan ramai juga yang request saya untuk buat semula kelas ini, kelas Rahsia Kerjaya Berjaya. Mana kelas ini ada 4 perkara yang saya akan share. So antara perkara yang saya akan share adalah rahsia resume hebat, di mana saya akan kongsikan beberapa perkara berkaitan dengan resume yang menjadi pilihan majikan untuk 2023 ini. Dan saya juga akan buat sesi review resume secara live. So mana saya akan review resume anda hantar resume anda, saya akan lihat dan saya akan bantu untuk anda tambah baik
buang mana yang patut, remove mana yang patut, tambah mana yang patut, supaya resume anda tu menjadi pilihan ramai. Okay, itu dalam sesi yang pertama. Dalam sesi yang kedua, sudah petang, saya akan buat satu sesi mock interview, di mana saya akan dedahkan kepada anda beberapa soalan yang biasa ditanya dalam sesi temuduga dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu. So saya akan bantu anda untuk improve jawapan yang anda berikan dalam temuduga. Okay? Dan dalam sesi yang kedua juga, saya akan share kepada anda lagi 8 tips untuk anda menjadi unik berbanding dengan orang lain. 8 ini saya hanya akan share kepada mereka yang join kelas ini pada pada hari Ahad ini, 8 Januari jam 10 pagi. Okay? Dan selain itu, dalam sesi yang ketiga, saya akan kongsikan profil LinkedIn. Saya tahu ramai yang ada profil LinkedIn, tetapi ramai yang tak tahu macam mana nak guna LinkedIn, macam mana nak bernetworking, macam mana nak pastikan ada punya profil ni stand out, ada profil ni menjadi search, bila majikan search dia apa jawatan dia cari, terus nampak profil anda. Okay, saya pernah berkongsi dengan salah seorang saya punya klien, saya punya student. Hasil daripada beliau improve dia punya profil LinkedIn saja, beliau terus ditawarkan bekerja tanpa lalui temuduga. Okay, sebab majikan tu, company tu tertarik dengan profil dia yang ada di LinkedIn tu. Okay, itu perkara yang saya akan kongsikan kepada anda mengenai profil LinkedIn. Okay, so kalau anda nak daftar, mudah saja. Klik link yang ada di bio Empire Career sekarang, klik link tu dan daftar untuk kelas pada hari Ahad ini, 8 Januari 10 pagi. Okay, mudah saja. Klik link situ, daftar malam ni juga. Sebab kelas ini limited untuk 100% saja, limited to 100 people only. Okay, limited kepada 100 orang pertama saja. So kalau anda nak join, kalau anda nak betul-betul serius nak dapat kerja pada tahun ini, tahun 2023, pastikan terus klik link yang ada di bio Empire Kerjaya dan daftar malam ni juga. Okay? Ya, betul, di situ memang ada bayaran. Tetapi bayaran tu hanyalah sekadar yuran komitmen saja. Maaf saya tak boleh buat kelas percuma. Sebab dulu saya pernah buat kelas percuma, tetapi malangnya peluang tu tak diambil ramai orang. Saya buat kelas percuma, yang daftar ramai, yang datang kelas hanya 2 orang saja. Contohnya yang daftar 100, yang datang 2 orang saja. Kan, besar kelas percuma, ramai yang tak appreciate, ramai yang anggap kelas percuma ni tak berguna. Lepas tu saya dah serik, saya dah tak buat kelas percuma. Saya buat kelas yang ada yuran, tapi yuran minimum, yuran yang hanyalah untuk komitmen anda sahaja. So untuk make sure anda join. Okay, so terus daftar kelas pada hari Ahad ini, jam 10 pagi, 8 Januari. Okay, khas saya buat untuk anda. Sebab sebenarnya saya tak nak buat dah, tapi atas banyak permintaan, ramai yang request buat semula. Sebab cakap minggu lepas mereka balik kampung, mereka pergi holiday, so tak sempat join. Okay, so pastikan join, sebab ada banyak benda yang saya akan kongsikan kepada anda. Okay, alright, ada tak soalan? Okay, Aina Nazira. Okay, bayaran hanya RM100, RM100 sahaja. So itu hanyalah yuran komitmen kepada anda untuk join. Seperti yang saya tahu tadi, saya pernah buat kelas percuma. Kelas percuma biasalah kan, ramai anggap percuma ni sampah, tak ada nilai. So ramai tak join. Ramai daftar tapi join memang menyedihkan. So saya dah tak buat kelas percuma. Okay, jom join ramai-ramai. Rugi tahu tak join? Betul, ada banyak tips. Yang paling penting, tips
bagaimana nak menjadi unik berbanding dengan kandidat lain. Sebab memang ramai yang sedang mencari kerja, tapi ramai yang tak tahu macam mana nak menjadi lain daripada orang lain. Ramai yang apply sama saja, kelihatan sama, so tak dapat kerja lah kan. Bila anda sama seperti orang lain, tak ada unik pun tentang anda, so buat apa orang nak nampak anda kan. So lebih baik anda stand out, anda menjarakkan diri daripada orang lain supaya majikan ni nampak anda. Okay? It doesn't look like you have an ad. Okay, mohon ada soalan. Saya nak tanya soalan. Kenapa graduan tak dapat kerja sedangkan kerja kosong banyak? Okay. Soalan yang menarik. Kalau anda lihat ada buka JobStreet, ada buka Indeed sebenarnya ada banyak sebenarnya kerja kosong. Okay, tetapi kenapa masih lagi ramai yang tak dapat kerja? Kenapa masih ramai lagi mengganggu? Ramai bila kita buka social media, TikTok dan sebagainya, ramai yang cakap, oh majikan ni berbilih, majikan ni kedekut, majikan ni hanya pilih yang handsome saja, bos hanya pilih yang cantik saja. Nak kerja kena ada network, kena ada kabel kan. Ini tak betul sebenarnya. Okay? Tidak semestinya anda kena ada kabel, anda kena kenal Tan Sri A, kena kenal Tan Sri B, kena kenal owner Megah Holding, baru dapat kerja. Tak semestinya. Okay, sebab ada banyak peluang kerja. Yang penting anda kena tunjukkan diri anda, kena naikkan anda punya skill, kena tunjukkan apa yang anda boleh sumbangkan kepada majikan, apa yang menyebabkan anda menjadi unik, apa yang menyebabkan majikan tu boleh pilih anda semasa dalam sesi temuduga. Okay, bukan mudah untuk menjadi unik, bukan mudah untuk buat interviewer ingat anda, tapi ada beberapa step, ada beberapa cara yang saya sudah cuba, yang saya sudah buat kajian. Alhamdulillah, hasil daripada tu ramai yang dah berjaya. Okay, so kalau anda nak jadi seperti mereka, kalau anda nak majikan tu nampak anda, please lah join. Okay, tolonglah join. Saya betul-betul merayu kepada anda, kalau anda betul-betul serius anda bekerja, betul-betul serius saya nak dapatkan pekerjaan, anda boleh daftar untuk kelas pada hari-hari ini 8 Januari dengan klik link di bio Empire Kerjaya. Klik atas ni kan, klik atas ni, klik Empire Kerjaya, klik link di situ dan terus daftar. Okey. Angah, saingan banyak, pemohon beribu-ribu. Okey, Angah, dia bukan kira nasib, bukan kira luck. Ada awak laki, awak beruntung baru dapat, ada luck baru dapat. Tidak. Okey. Dia bergantung kepada usaha dan bergantung kepada betapa lengkapnya awak punya resume. Resume tak guna cantik, resume tak guna berwarna-warni, tak perlu. Yang penting lengkap semua information, lengkap apa yang dari segi nama, dari segi awak punya kontak, akademik, pengalaman, kemahiran tu lengkap, insya-Allah boleh. Dalam perkara ni saya akan kongsikan dalam sesi kelas Ahad ini. Sebab saya akan tunjuk kepada anda, saya buka JobStreet, saya buka Indeed, saya minta anda pilih kerja mana yang anda nak apply. Okey, saya buka JobStreet kelas yang sama saya buat minggu lepas. Saya buka JobStreet, saya minta peserta minggu lepas pilih kerja mana yang mereka nak join, mereka nak apply. Kemudian saya akan bantu untuk repair resume mereka, match dengan kerja yang mereka nak apply dekat JobStreet. Okay, dan terus apply. Dan alhamdulillah hasil dari feedback yang saya dapat pagi tadi, alhamdulillah mereka dah dapat result. Ada yang dah dapat call daripada company ni untuk panggilan temuduga. Mudah saja. Repair resume, make sure resume tu match dengan iklan tu. Saya ubah sikit, saya ubah sedikit dari dia punya ayat dia. Alhamdulillah dapat panggilan temuduga. Sebelum ni dia share dengan saya, dia dah apply di 10 tempat,
Satu pun tak panggil temu duga, tapi hasil dia tukar sikit dia punya resume. Lepas balik kelas hari tu, hari Ahad itu, alhamdulillah, hari ni dah dapat panggilan temu duga. Okey. Tu je. Dia tak perlu menjadi seorang yang datuk, tak perlu menjadi seorang cantik, tak perlu menjadi seorang yang handsome, tak perlu ada luck baru dapat. Tak semestinya. Okey, tidak, luck bukan di sini. Tak perlu ada luck ke, ada nasib ke, tak ada. Tidak perlu kabel pun untuk dapat kerja ni. Okey, Angah, kalau awak perlukan resume tu, mungkin daftar kelas kita sebab saya boleh bantu awak, Angah. Okey. Terima kasih semua kerana bantu kita, bantu double tap skrin anda. Saya amat-amat hargai masa yang anda berikan untuk tonton live saya malam ini sejak pukul 8.30 tadi, pukul 8.30 tadi hingga sekarang. Saya amat-amat hargai masa yang anda laburkan kepada saya, sebab masa itu emas. Sedetik berlalu anda tak boleh undur balik. So anda dah laburkan masa anda untuk join dalam live saya pada malam ini. Saya amat-amat appreciate anda. Jangan lupa, kalau anda nak daftar kelas hari ini, anda boleh klik link yang ada di bio untuk daftar malam ini juga. Okay. Alright, ada tak soalan terakhir sebelum saya end live pada malam ini? Ada tak yang nak ni soalan? Terima kasih Agah kerana tanpa jemu join kita punya live pagi, petang, malam kan. Good attitude Agah. Satu sikap yang bagus untuk tambah ilmu kan. Okay. Terima kasih semua. Okay, saya lihat tak ada soalan lain. Terima kasih kepada anda yang ikuti live saya sejak pukul 8.30 tadi. Saya harap anda dapat sesuatu pada malam ini. Dan cuba untuk cuba untuk amalkan dalam anda punya next temu duga. Ya betul, Puan Azrin. Sekarang ni COVID case pun dah naik kembali. So ada beberapa varian baru yang masuk daripada China ke sini yang diberitakan amat berbahaya, begitu mudah tersebar. So saya harap anda semua boleh jaga diri dan boleh buat preparation bermula sekarang ni. Dapat kerja, cuba usaha dapat kerja sebelum COVID ni merebak lagi. Dan saya harap kita semua dapat dilindungi daripada COVID ni. Okay. Alright, terima kasih sekali lagi kepada anda yang sudi join live saya pada malam ini. Kita jumpa lagi pada malam esok dengan topik yang berbeza. Okay, jaga diri, ada iman terbaik. Assalamualaikum.